Dia tak nak pegang duit shilling sebab dia takut duit shilling tu boleh cederakan tangan dia. Kalau masuk dalam lift tu dia tak boleh masuk dalam lift. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya dapatlah kita bersama-sama pada kali ini dalam rancangan Suara Hati Wanita. Bersama saya, Ummu Atikah binti Muhammad Roslan, pengacara anda pada kali ini yang akan menemani anda selama lebih kurang 1 jam. Rancangan ini dikelolakan oleh Urusetia Wanita Terengganu atau dengan kata ringkasnya USWA. Saya berikan sedikit pengenalan tentang USWA. Urusetia Wanita Terengganu ini telah secara rasmi ditubuhkan oleh Kerajaan Terengganu pada 9 Ogos 2020 bagi membantu kemaslahatan wanita di negeri Terengganu ini selari dengan hasrat dan kehendak rakyat. Dan selain itu, USWA ini juga ditubuhkan selari dengan Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Sebelum kita meneruskan acara kita pada kali ini, saya bagi pihak Urusetia Wanita Terengganu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Terengganu kerana sudi menaja tempat kita yang sangat indah pada hari ini, iaitu di Icon Residence. Baiklah, untuk segmen kali ini, rancangan Suara Hati Wanita akan membincangkan satu topik yang sering hangat diperkatakan di kalangan rakyat Malaysia amnya, dan saya percaya bahawa di negeri Terengganu juga kita tak terlepas daripada mengalami masalah ini, iaitu kita akan bincangkan satu topik berkenaan tentang anxiety atau kebimbangan melampau. Dikatakan bahawa terdapat seramai 8% rakyat dewasa di negara ini mengalami gejala kebimbangan melampau, dan ada statistik juga mengatakan bahawa penyakit anxiety atau kebimbangan terlampau ini adalah penyakit kedua terbesar selepas penyakit depression atau kemurungan, dan itu bagi saya amatlah membimbangkan, dan itu adalah statistik yang direkodkan, dilaporkan. Bagaimana pula dengan statistik yang tidak dilaporkan? Dan kita juga sering mendengar bahawa penyakit anxiety ini juga diklasifikasikan oleh masyarakat sebagai penyakit mental, dan adakah itu benar? Bagi membincangkan masalah ini, rancangan Suara Hati Wanita dengan sukacitanya membawakan kepada anda seorang panel jemputan, iaitu seorang pakar psikiatri, iaitu Dr. Nur Suhana Sainal. Beliau merupakan seorang pakar psikiatri di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Beliau berasal daripada Johor dan baru sahaja berkhidmat di Terengganu selama lebih kurang 1 tahun yang lalu. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin perkenalkan panel jemputan kita yang cantik molek orangnya, bertudung serba pink. Selamat datang doktor. Terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah doktor, kita mulakan dengan sesi soal jawab kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, penyakit anxiety atau kebimbangan melampau ini sering dikatakan oleh masyarakat bahawa ianya adalah penyakit mental, ataupun dengan kata orang biasa adalah penyakit jiwa, sakit jiwa lah kan. Jadi adakah ianya benar? Mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan mengenai penyakit. Silakan doktor. Okey, terima kasih Puan Ummu. Seperti yang Puan Ummu katakan tadi, penyakit anxiety ni memang kalau di Malaysia lah merupakan yang kedua terbesar lah untuk penyakit psikiatri ataupun penyakit mental ya. Tapi kalau di luar negara, sakit anxiety ataupun anxiety disorder adalah penyakit yang paling common. So jadi ini boleh menunjukkan yang penyakit anxiety ni agak membimbangkan lah ya. Dan anxiety, kita perlu bezakanlah anxiety dengan anxiety disorder. Sebab anxiety is actually normal lah, semua orang boleh ada anxiety. So contohnya kalau
contohnya macam kan kita nak datang ke sesi temu bual hari ni, so tentu semalam saya pun ada rasa anxiety, puan pun ada rasa anxiety kan, ya, ataupun kalau student yang nak pergi exam kan? So tentu diorang pun akan ada rasa anxiety. Tapi kalau anxiety ni motivate kita, membuatkan kita rasa kita nak perform better, and then kita still boleh function, kita still contohnya macam saya walaupun anxious, saya still datang ke sini lah, saya tak berkurung dekat rumah kan. Ataupun kalau macam student, walaupun dia rasa anxious, mereka masih lagi pergi ke exam, and then mereka jawab soalan lah macam biasa. Okay. So itu anxiety yang bagus, yang sebab normal lah, yang normal. Itu anxiety tu motivate kita untuk perform better. Okay, so yang kita tak nak adalah anxiety disorder. So anxiety disorder ni actually dia satu penyakit yang besar lah. So bawah anxiety disorder ni ada banyak penyakit. So saya nak ceritakan sedikit tentang penyakit anxiety yang agak common lah. Okay, so yang pertama adalah panic disorder. So panic pun, kalau panic sahaja, it's also normal. Okay, sebab sometimes kalau kita takut kan, kita nampak ada accident dekat berlaku kat depan kan, kita akan rasa panik. So that is normal. Tapi panik tu akan hilang, and then lepas tu we can just drive and then just go on with our life lah. Okay. Tapi yang tak normalnya kalau panik ni berlaku berulang-ulang kali, and then dia berlaku tanpa sebab. Tak ada trigger pun, tapi dia berlaku tanpa sebab. And then sometimes kita dah walaupun tak ada panic pun, tapi kita macam anticipate panic tu akan berlaku. Okay. So panic ni panic is a term, tapi tanda-tanda yang kita boleh katakan sebagai panic ni, contohnya kalau jantung rasa berdebar kencang, ataupun rasa macam susah nafas, ataupun ada orang cakap nafas macam tak lepas, ataupun rasa macam nak muntah, sakit perut, tangan menggigil, rasa seram sejuk, rasa pening kepala, rasa nak pengsan, ataupun rasa macam hilang kawalan. Ada pesakit saya kata dia rasa macam nak menjerit sebab dia rasa macam dah tak tahan sangat. And then ada pesakit yang rasa macam dia dah nak mati sebab the symptom was too much. Rasa nak mati tu macam nak bunuh diri ataupun bukan sebab dia sesak nafas sebab penyakit tu membuatkan dia rasa macam adakah aku ni dah nak mati, adakah aku kena penyakit yang berbahaya. So bukan dia fikir nak cederakan diri, bukan macam tu. Okay. Jadi so bila tanda-tanda ni berlaku kerap kali tanpa ada apa-apa trigger, okay, so ini kita boleh katakan sebagai panic disorder. Okay. Dan kalau mereka-mereka ni disebabkan panic disorder ni impair dia punya function lah, contohnya tak nak keluar rumah kan. Kalau keluar rumah dia macam anticipate dia akan dapat panic attack ni. I see. Ataupun itulah macam saya katakan tadi, bila tak ada panic attack pun dia rasa macam dia akan dapat panic attack. So ada certain macam bimbang lah. Kalau dia keluar mungkin ada sesuatu berlaku, dia rasa bimbang. So baik jangan keluar. So disebabkan ni mungkin mereka tak nak keluar rumah, tak nak jumpa orang, tak nak pergi kerja. So impair dia punya function lah. So kalau dah teruk sampai macam ni, ini kita panggil sebagai anxiety disorder. Anxiety disorder, and then panic lah. Kalau yang macam ni panic disorder. Okay. So yang seterusnya adalah yang kedua common adalah phobia. So saya rasa phobia memang semua orang agak biasa dengar lah kan, sebab dekat TV pun selalu sebut, dekat drama pun selalu sebut pasal phobia kan. So phobia ni adalah ketakutan yang melampau terhadap sesuatu objek ke ataupun sesuatu lah. Sesuatu peristiwa. Bukan peristiwa, dia lebih kepada objek lah, objek ke haiwan ke kan. Contohnya ada orang dia takut tinggi. Kalau pergi ke tempat tinggi ke, dah start rasa macam dapat macam panik tu ke, ataupun dia memang tak boleh pun kalau sebut je nak pergi ke tempat tinggi, dia dah start rasa takut. Okay, tu fobia terhadap tempat tinggi. Ataupun yang saya rasa kita kerap dengar, claustrophobia. Claustrophobia tu kalau fobia terhadap tempat yang confined small space kan. Contohnya macam masuk dalam lift tu ke.
So dia rasa tak selesa lah. Kalau masuk dalam lift tu dia tak boleh masuk dalam lift lah. Ataupun ada orang mungkin dia fobia dengan furry animals lah. Contohnya macam kucing ke kan. Ada orang takut kucing. Even bayangkan kucing je pun dia dah start rasa takut. Memang tak boleh. So ni contoh-contoh fobia lah. So fobia ni kalau dia sampai tahap melampau lah, tahap yang tak munasabah. Okay. And then yang seterusnya mungkin bawa anxiety disorder ni adalah social anxiety disorder. So social anxiety disorder ni dia rasa takut yang melampau kalau dia perlu berhadapan dengan orang. Contohnya kalau nak makan dekat tempat ramai ke, ataupun nak kena bagi speech ke, nak kena bagi presentation ke. So ketakutan yang melampau ni terlalu teruk sampai dia tak boleh perform lah. Kalau even nak makan dekat tempat ramai orang pun dia tak boleh. Adakah doktor biasa dapat pesakit sebegini? Ada. So yang kalau mereka ada social anxiety disorder ni sebab mereka takut mereka akan dijudge lah, mereka takut orang akan pandang serong pada mereka. So that's why dia tak boleh berhadapan dengan orang yang ramai. Okay. And then yang seterusnya adalah kalau orang yang dia takut dengan semua benda, yang even normal things pun kita rasa macam mungkin perkara ni tak adalah boleh membawa ketakutan yang melampau, tapi mereka ni dia takut dengan semua benda lah. Contohnya ada pesakit saya, dia tak nak pegang duit shilling sebab dia takut duit shilling tu boleh cederakan tangan dia. Itu di luar jangkaan kita lah sebagai orang biasa kan. So normal daily things yang kita rasa tak ada apa-apa pun, tapi bagi mereka macam overthinking lah. Kalau buat macam ni mungkin akan cederakan ke, kalau buat macam ni mungkin ada perkara buruk akan berlaku lah. So ni namanya generalized anxiety disorder. So ni antara penyakit-penyakit anxiety yang common lah, yang common di Malaysia dan juga di luar negara. Okay. And then tadi Puan Umu ada katakan pasal ada orang katakan penyakit anxiety ni adalah penyakit mental. Okay. So penyakit anxiety disorder ni memang salah satu contoh penyakit psikiatri ataupun penyakit mental. Tapi saya tak nak kita macam pandang negatif lah, sebab kita perlu anggap penyakit anxiety ni adalah satu penyakit yang contohnya macam penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung adalah salah satu contoh penyakit. Jadi kita tak perlu nak beza-bezakan ini penyakit mental, ini bukan penyakit mental. Sebab kalau macam ni boleh membawa kepada stigma. Stigma ni lah yang menyebabkan ramai pesakit mental dipandang serong, and then menyebabkan mereka malu, menyebabkan mereka mendapat layanan yang buruk lah. Jadi bercakap tentang stigma ni, bagaimanakah doktor deal dengan pesakit tersebut? Katakan bahawa penyakit ini seperti penyakit kencing manis, diabetes macam biasa. Jadi macam mana doktor bagi macam nasihat ke, consult dia orang ke? So semangat lah, kata-kata semangat kan. So untuk menangani stigma ni bukan sahaja kepada pesakit lah, kita pun perlu mendidik masyarakat sekeliling. So of course kepada pesakit, setiap kali saya jumpa saya memang akan kita cuba bagi kata-kata positif sebab mereka sometimes mereka rasa down lah sebab mereka ada sakit mental, and then masyarakat sekeliling pula pandang serong pada mereka kan, dah tak nak kawan ke, dah asingkan mereka. Jadi kita bagi kata-kata positif, kita cuba bagi kata-kata semangat. Dalam masa yang sama pun kita perlu kalau boleh kita cuba cari dia punya support system lah. Contohnya kita cuba libatkan ahli keluarga, sebab stigma pun boleh datang daripada ahli keluarga sendiri, ahli keluarga, kawan-kawan. Jadi daripada kita cuba libatkan ahli keluarga semasa sesi rawatan lah. Maknanya kita doktor bukanlah deal dengan pesakit saja, tapi juga dengan ahli keluarga. So ada apa-apa lagi doktor nak tambah? Adakah itu sahaja 3 klasifikasi untuk anxiety disorder ataupun ada lagi? Actually ada banyak lagi lah, tapi saya cuba kongsikan yang agak common lah, yang biasa saya jumpa. Okay, so tadi doktor telah nyatakan beberapa klasifikasi penyakit anxiety disorder ni. Jadi kita kena bezakanlah antara anxiety disorder dan juga anxiety biasa ni. Jadi doktor, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah ataupun apakah punca-punca yang boleh menyebabkan
seseorang itu mengalami masalah anxiety atau kemurungan terlampau ini, adakah penyakit ini diwarisi ataupun ada faktor lain? Silakan doktor. Okey. Jadi sebelum saya nak share tentang punca-punca, saya nak share dululah pasal risiko yang menyebabkan seorang ni senang nak dapat penyakit anxiety disorder. So salah satu risikonya adalah family history. Jadi kalau mereka yang ada ahli keluarga ataupun saudara mara lah yang ada penyakit psikiatri, especially anxiety, mereka berisiko tinggi untuk dapat masalah anxiety disorder. Okay, dan seterusnya mungkin mereka yang memang berpersonaliti senang cemas. Okay, so ini kita boleh tengok berdasarkan dia punya stress threshold lah. So ada orang mungkin kalau stress kalau dengan stres yang sedikit saja mereka senang rasa cemas, tapi ada orang mungkin dengan stres yang sama mereka boleh menangani stres tu dengan tenang lah. Okey, jadi mereka yang berpersonaliti senang cemas ni mereka berisiko tinggi lah untuk dapat anxiety disorder. Okey, dan seterusnya mungkin mereka yang berasal daripada keluarga yang ada masalah lah, contohnya mungkin sejak kecil mereka didera dari segi emosi ataupun daripada segi fizikal, daripada segi seksual, mereka juga berisiko tinggi untuk dapat masalah anxiety disorder. Okay, jadi punca-punca anxiety disorder ni selalunya mereka yang ada masalah ni mereka mengalami stres disebabkan mungkin perubahan yang besar lah dalam hidup mereka, contohnya mungkin perkahwinan ataupun mungkin perubahan tempat kerja lah daripada negeri lain ke negeri lainnya, sebab yelah tak pasti kan nak jumpa bos yang macam mana, persekitaran yang macam mana, rakan sekerja yang macam mana. Jadi all these uncertainties menyebabkan mereka rasa cemas lah, rasa bimbang. Okay, and then kalau berlarutan boleh dapat anxiety disorder. Okay, saya rasa itu sajalah. So tadi doktor ada sebut tentang stres, dan maksudnya stres ni sebab stres ni sebenarnya dia satu topik lain lah. Macam stres ni so maknanya stres ni adalah salah satu punca jugalah sebenarnya yang trigger kepada masalah anxiety ni lah kan? Ya, betul. Tapi bukan semua stres tu stres yang buruk lah. Kita perlukan stres dalam hidup kita. Kalau tak, kita akan very laid back lah, tak nak buat apa-apa, kerja pun buat ala kadar, belajar pun buat ala kadar. Jadi stres ni perlu untuk membawa kita, menjadikan diri kita lebih baik. Okay, tapi stres itu stres yang baik lah. Kalau stres yang buruk ni, kalau sampai tahap menyebabkan kita dah tak boleh berfungsi. Jadi tahap-tahap stres tu kita perlu kena pasti kita punya stres di tahap yang mana. Kalau kita rasa tahap stres ni macam dah agak lebih daripada yang kita mampu hadapi, kita mungkin perlu dapatkan bantuan dengan segera lah. Okey, baiklah. Okey, so bercakap tentang faktor-faktor ataupun punca yang menyebabkan berlakunya masalah anxiety ni, mungkin ada di antara kita yang tak sedar pun yang sebenarnya kita mengalami masalah seperti ini. Jadi mungkin doktor boleh, tadi doktor dah ceritakan simptom-simptom, which is sebenarnya saya pun memang nak tanya. Tapi since doktor dah terangkan tadi, mungkin doktor boleh terangkan berapa lama agaknya pesakit tu mengalami simptom-simptom ni yang boleh menyebabkan dia dikategorikan sebagai mempunyai anxiety disorder ni. Okey. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit di bawah anxiety disorder ni selalunya mereka perlu mengalami gejala-gejala tersebut secara berterusan selama 6 bulan. Okey. Kecuali kalau panik tu, sebab panik ni dia agak berat sikitlah gejala dia kan, sebab rasa macam dia tiba-tiba, lepas tu rasa macam takut, nak rasa macam hilang kawalan. Jadi kalau untuk panic disorder ni sebulan saja. Okey. So mungkin buat doktor boleh beritahu pada audiens sekali lagi contoh simptom yang common untuk menyebabkan seseorang itu ada anxiety disorder. Okey. So kalau kalau macam panik ni, dia nama pun panik kan, saya rasa semua orang pernah mengalami panik lah. So panik ni contohnya kita jantung laju, rasa susah bernafas,
tangan menggigil, rasa seram sejuk, banyak berpeluh-peluh, pening kepala, rasa macam nak pingsan, rasa macam nak muntah, rasa macam hilang kawalan. So ini contohnya panic disorder lah. So sometimes pesakit yang ada panic disorder ni mungkin kali pertama mereka mengalami gejala ni, mungkin mereka tak terus jumpa doktor psikiatri. Selalunya mereka akan pergi ke kecemasan dahulu. And then doktor kecemasan akan melakukan investigation lah, ambil darah sebab takut ada masalah lain kan, contohnya masalah thyroid ke. And then selalunya mereka akan cek jantung lah. Sometimes berkali-kali lah, mungkin kali pertama pergi semua normal, and then balik doktor bagi balik lah, and then ada lagi simptom panik tu, and then datang lagi, and then check lagi. So sometimes berkali-kali lah pergi ke kecemasan, and then mereka tak tahu apa punca pesakit-pesakit ni mengalami gejala-gejala macam tu, and then kemudian baru di-refer kepada psikiatri. Sometimes pesakit ni dah di-refer kepada doktor jantung, and then doktor jantung pun dah buat siasatan yang lebih lanjut. Lepas tu bila semua normal baru di-refer kepada doktor psikiatri. Maksudnya untuk seseorang didiagnose dengan anxiety disorder ni memerlukan proses yang agak lama doktor? Sebab kita tak nampak kan penyakit ni. Kita ingat dia bukan macam penyakit biasa kan. Itu kalau panik lah. So kalau macam yang lain contohnya fobia, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder tu, mereka rasa ketakutan yang melampau sampai mereka tak boleh berfungsi seperti biasa. Mereka tak boleh hadapi ketakutan mereka tu, and then gejala-gejala tu juga persisten untuk 6 bulan. Yang penting 6 bulan. Dia durasi tu 6 bulan, and then dia persisten dalam masa 6 bulan tu, and then sampai impair dia punya function lah. Tak boleh pergi kerja, tak boleh jumpa orang ramai, tak boleh jaga anak, tak boleh memasak. So kalau mereka ada gejala-gejala macam ni untuk durasi yang macam tu, barulah kita katakan mereka ni ada anxiety disorder. Pada pendapat doktor, adakah penyakit anxiety disorder ataupun kebimbangan melampau ini boleh dirawat? Dan sekiranya boleh dirawat, bagaimanakah caranya? Mungkin boleh hubungi siapa mungkin, dan mesti ada proses-prosesnya lah. Silakan doktor. Jadi insyaAllah penyakit anxiety disorder ni boleh dirawat lah. Jadi kalau contohnya kalau mereka yang ada gejala-gejala yang saya share tadi, and then nak dapatkan bantuan, boleh sama ada pergi ke mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik swasta, and then share lah tentang masalah yang dialami, tentang gejala-gejala yang dialami, and then mereka doktor di klinik swasta ataupun klinik kesihatan ni akan rujuk pesakit tersebut kepada kami lah, ataupun kalau rasa mungkin teruk sangat, boleh terus datang ke Jabatan Kecemasan di mana-mana hospital. And then berkenaan rawatan, jadi anxiety disorder ni kita boleh klasifikasikan kepada 3 lah, sama ada mild, moderate ataupun severe. So contohnya kalau mild sahaja, mungkin tak perlukan ubat-ubatan. Sebab untuk rawatan kita boleh bagi sama ada ubat-ubatan ataupun dengan cara lain lah, terapi ke. Jadi kalau contohnya kalau yang mild saja, mungkin kita boleh ialah sebab salah satu trigger ni adalah stress kan. Jadi yang penting tu stress management lah. Di stress management ni contohnya mereka perlu kenal pastilah kalau mereka sedang stress, apa yang menyebabkan mereka stress. And then mereka perlu ada macam time out lah, time out untuk mereka relax. Contohnya kalau ada deadline kan, tengah kejar deadline, tak boleh lah kita nak bekerja daripada pagi sampai malam tanpa ada break langsung. Jadi perlu ada break lah in between. And then sebelum ada stress tu, kita perlu kenal pasti apa aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kita punya stress ni turun. Mungkin keluar tengok wayang, ataupun mungkin keluar dengan kawan-kawan ke, ataupun just borak-borak dengan ahli keluarga, ataupun keluar jalan-jalan, tengok pemandangan. Perlu adalah aktiviti-aktiviti macam ni. And then kalau boleh perlu adakan rutin lah. Elakkan ada ad hoc punya
tugas. Tugas. So cuba kekalkan rutin. So contohnya perlu ada waktu tidur yang mencukupi, waktu tidur yang fix lah. Masuk tidur pukul berapa, bangun tidur pukul berapa. Okay, and then bagus kalau ada rutin macam ni, sebab kalau ada benda-benda ad hoc ni, kita boleh dapat panik. And then kalau kerak sangat, sampai satu masa mungkin panik ni kita dah tak boleh nak tolerate lagi, itu boleh dapatlah panik sampai dapat anxiety disorder. Okay. So ini contoh-contoh yang kalau yang mild lah, okay. Okay, tapi yang mild, kalau yang moderate dan severe ni, kita perlu selain terapi-terapi yang macam ni, okay, kita juga perlu tambah dengan ubat-ubatan, okay. Jadi dan lagi satu, kalau untuk wanita sebab wanita kan mungkin mereka bila dah berkahwin kan, mereka nak ada anak, nak mengandung, nak menyusukan anak, okey. Jadi tak perlu risau, sebab ubat-ubatan untuk anxiety disorder ni selamatlah untuk dibagi kepada ibu-ibu yang mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. Tapi kalau risau, boleh berbincanglah dengan doktor yang merawat, okey. Suarakan anda punya kebimbangan, kalau risau macam ubat tu menyebabkan risiko pada baby ke kan, okey, just boleh discuss dengan doktor lah. Jangan suka-suka berhentikan ubat lah, sebab kalau masih belum sihat tapi berhenti ubat sendiri, risiko untuk dapat balik penyakit tu sangat tinggi. Jadi kalau ada apa-apa yang tak pasti ke, ada apa-apa bimbang ke, just discuss dengan doktor lah. Jadi kalau kita berhenti ubat secara tiba-tiba ni ada risiko dia, sebab saya pun ada dengar macam contoh orang tu sakit jantung, dia dah berhenti ambil ubat, and then tiba-tiba dia boleh jadi macam meninggal secara tiba-tiba ke kan. Mungkin disebabkan oleh berhenti tanpa konsult dengan doktor terlebih dahulu lah. Sebab kalau kita nak berhentikan ubat pun, kita tak akan berhentikan tiba-tiba lah. Kita ada, mungkin kita kurangkan dos tu, kan? Kita pantau, okay. And then kalau untuk anxiety disorder yang ringan, akan ada satu masa lah mungkin mereka tak perlu makan ubat langsung, tapi of course mereka perlukan pemantauan daripada doktor. Betul. Okay. So bagaimana pula untuk yang anxiety disorder yang tahap yang teruk ni? So adakah mereka perlu terapi ataupun ubat? Mungkin ubat of course lah mesti kena ada kan. Terapi tu terapi yang bagaimana? Okay. So kita boleh refer lah kepada sama ada kaunselor ataupun clinical psychologist, okay. Tapi terapi-terapi yang boleh dilakukan pada mereka ni, contohnya deep breathing exercise, teknik pernafasan, sebab teknik pernafasan mungkin dengan simple saja, tapi dengan pernafasan yang betul boleh menyebabkan kita rasa lebih relax lah, okay. And then seterusnya mungkin kadang-kadang kalau contohnya panik lah kan, so mereka ada banyak fikiran-fikiran yang negatif. Betul. So daripada fikiran-fikiran negatif ni yang menyebabkan mereka ada anxiety lah. Jadi salah satu terapi ni kita ajar mereka cara nak kenal pasti semua fikiran-fikiran yang negatif ni, and then kita cuba ajar untuk gantikan fikiran negatif ni kepada fikiran yang positif lah. Jadi bila mereka boleh kawal mereka punya overthinking ni, mereka pun boleh kawal mereka punya tahap anxiety. Itu contoh-contoh terapi lah yang kami boleh ajar, okay. Tapi selain tu pesakit pun baguslah kalau mereka boleh buat sendiri exercise, jogging ke apa-apa exercise lah, gaya hidup sihat. Okay, and then kurangkan minuman berkafein contohnya, sebab kafein ni boleh dianggap sebagai stimulan lah. So kalau terlalu banyak boleh menyebabkan simptom-simptom macam anxiety. Sebab minuman kafein ni ada setengah orang dia minum pun tak jadi apa-apa kan. Ada setengah orang dia minum terus dada berdebar-debar. Kemudian macam fikiran jadi tak berapa rasional lah kan. Especially kalau mereka memang ada anxiety disorder ni, kalau boleh cuba kurangkanlah minuman yang berkafein, sebab mereka akan lebih senang untuk dapat anxiety. Okay, so itu macam sedikit sebanyak langkah-langkah pencegahan tuan-tuan puan-puan. Mungkin untuk siapa-siapa di luar sana yang rasa bila minum minuman kafein dan ada simptom-simptom tu, mungkin boleh kurangkanlah kan. Okay, so mungkin untuk soalan terakhir untuk doktor, so kita dah cakap tentang rawatan. So itu sekiranya pesakit itu telah mengalami anxiety disorder, tapi bagaimana pula mungkin dia di peringkat awal ataupun masih belum tapi dikhawatiri untuk menghadapi anxiety ni. So bagaimanakah
langkah-langkah pencegahan yang boleh kita lakukan? Mungkin ada peranan daripada keluarga ke atau macam mana? Silakan. Keluarga memang mainkan peranan yang sangat penting lah, okay? Sebab untuk mana-mana pesakit pun mereka punya social support tu memang sangat penting. Kalau boleh kita tak nak mereka rasa macam mereka seorang-seorang, tak ada orang yang boleh bantu, okay? Jadi daripada pesakit tu sendiri, kalau mereka rasa mereka ada apa-apa masalah, jangan pendam, cuba dapatkan bantuan. Okay, tak kisahlah dengan ahli keluarga ke, dengan rakan-rakan ke, dengan sesiapa yang anda percaya, cuba dapatkan bantuan. Cuba share masalah tu, jangan pendam seorang-seorang, okay? And then masyarakat sekeliling, ahli keluarga, rakan-rakan cuba kena lebih peka lah, kalau kita macam dah perasan ahli keluarga kita ni nampak macam lain macam kan, macam senang cemas, dah tak macam dulu, dah tak ceria macam dulu ke, suka menyendiri, asyik terkurung dalam bilik ke, kita janganlah buat tak tahu saja. Kita kena tanya, selalu tanya khabar, okay? And then kalau boleh, kalau mereka share mereka punya masalah, kita jangan memandang remeh lah, okay? Sebab mungkin pada kita masalah tu bukan satu masalah yang besar pun, okay? Tapi mungkin pada mereka itu adalah satu masalah yang besar, okay? And then jangan pandang remeh lah. And then kalau boleh jangan cakap macam cuba solat, ni mesti kurang iman ni. Sebab selalu orang cakap mereka yang ada masalah mental ni sebab kurang iman, dikaitkan dengan kurang iman. Jadi penyakit mental ni adalah satu penyakit, tak ada kaitan langsung dengan tahap keimanan seseorang, okey? Contohnya kalau orang yang ada sakit jantung, ada tak kita cakap orang ni sebab kurang iman, sebab tu dia ada masalah jantung? Tak ada pula kan? Betul. Jadi pesakit mental ni agak kasihan lah, mereka selalu dipandang serong, mereka selalu macam orang tak pandang beratlah masalah mereka. Okey, jadi kita sebagai masyarakat sekeliling, kita kena ambil peka, kena ambil tahulah tentang penyakit-penyakit mental. Okey, and then kita cuba bagi sokongan, cuba bagi kata-kata semangat, kata-kata positif pada pesakit-pesakit tersebut. Okey, itu dia sedikit sebanyak info dan juga tips yang telah doktor kongsikan, bagaimana cara nak merawat, dan yang paling penting sekali adalah keluarga yang terdekat. Sekiranya anda tengok ahli keluarga ataupun kenalan rapat anda mengalami gejala seperti ini, janganlah kita memandang enteng kepada mereka ini. Mereka juga memerlukan sokongan kita seperti mana pesakit-pesakit yang lain. Baiklah, dengan perkongsian tips dan juga pelbagai iaitu tentang pelbagai info tentang rawatan daripada doktor sebentar tadi, maka berakhirlah sesi temu bual kita untuk pada kali ini. Jadi bagi pihak rancangan Suara Hati Wanita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi hadir berkongsi pelbagai info dan tips kepada kita hari ini. Semoga apa yang doktor kongsikan sebentar tadi mendapat manfaat sama ada kepada diri anda sendiri, kepada masyarakat amnya. Jadi selepas ini kita akan dengarkan pula kesimpulan daripada Ustazah Yang Mulia Cik Engku Khairunisa binti Cik Engku Rozali, seorang kaunselor yang mana beliau akan memberi kesimpulan kepada apa yang kami bicarakan sebentar tadi, dan mungkin beliau akan menambah dan membincangkan isu anxiety ini menurut perspektif Islam. Mari sama-sama kita dengarkan ulasan beliau. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita hari ini di Suara Hati Wanita, insya-Allah setelah kita mendengar perkongsian dengan buah bicara bersama dengan doktor pakar psikiatris tadi, insya-Allah akan saya mengupas tentang apakah pandangan agama ataupun kita kata penyelesaian dari sudut agama bagi mereka yang menghidap penyakit anxiety ini. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak hari ini apabila disebut pasal anxiety atau keraguan seperti mana yang disebut oleh doktor tadi, anxiety ni ada pada setiap orang. Setiap orang ada, normal benda tu. Jadi
bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 mengenai tentang penciptaan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Dengan yang membawa maksud sesungguhnya manusia ni, insan ini, dia diciptakan dengan perasaan keluh kesah, sangat keluh kesah. Jadi keluh kesah ini adalah satu perkara yang normal yang dihidapi oleh setiap manusia. Cuma apabila ia membawa kepada melampau, ghulu kita panggil, jadi melampau-lampau, ia membawa kepada satu penyakit. Jadi ingin saya datangkan penawar yang didatangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cara untuk merawat keluh kesah yang didatangkan pada kita ini. Jadi dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk kita menghadapi keluh kesah ini, satu ayat mengenai ketenangan. Ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah, dia akan membagi ketenangan kepada jiwa kita. Jadi salah satu perkara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memberi jiwa kita masa untuk tenang. Saya suka untuk sebut beberapa research. Saya ada buat kajian mengenai penyakit anxiety ini juga, sebab ada jugalah ahli keluarga terdekat yang mempunyai masalah yang serupa. Jadi saya ada jugalah membuat kajian dan suka tertarik dengan satu kajian mengenai pesakit anxiety ini. Diletakkan dua kumpulan. Satu kumpulan yang diberi rawatan fisioterapi dan satu lagi rawatan fisioterapi juga namun ditambah dengan elemen keagamaan. Yang mengejutkan pada tahun 1994 dan tahun 1998 kajian itu menunjukkan hasil yang sama, yang mana mereka pesakit-pesakit yang didedahkan dengan rawatan yang ditambah dengan rawatan keagamaan ni lagi cepat sembuh berbanding mereka atau kumpulan yang diberi rawatan tanpa rawatan tambahan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya agama itu memainkan peranan penting dalam memberi ketenangan kepada jiwa manusia. Sebab itulah bertepatan dengan firman Allah yang saya sebutkan tadi, mengenai dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Suka juga saya untuk ambil satu poin mengenai stigma yang disebut tadi oleh doktor. Stigma mengenai masyarakat yang bila sebut saja penyakit mental, okey, gila. Automatik kita blok minda kita sebut itu gila. Sebenarnya setiap manusia ni dia akan ada ujian masing-masing. Bertepatan dengan Allah, apa yang Allah sebut dalam kitabnya surah Al-Ankabut ayat 2 yang ketiga, ayat 2 dan 3 yang pernah biasa kita sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, adakah manusia ni akan mengira mereka akan ditinggalkan mengaku beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi salah satu ujian antara ujian yang Allah bagi pada kita, Allah uji kita dengan sakit. Jadi apa peranan masyarakat sekeliling? Suka untuk saya datangkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang menyelesaikan masalah ataupun membuang belenggu masalah daripada orang lain. Apa kata Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi maksud dia, barang siapa yang menolong, yakni memberi nafas baru kepada orang yang sedang menghadapi kesusahan, yakni kepayahan, keperitan di dunia ni, Allah akan melepaskan atau menghilangkan keresahan dia di hari akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang di dunia ni setelah dia mengalami kesukaran, maka Allah akan memberi kemudahan bagi orang yang menolong ni di dunia dan di akhirat. Mana di dunia saja Allah dah tolong, di akhirat pun Allah dah tolong. Jadi ini merupakan ganjaran yang besar
buat kita ataupun mereka yang memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Ini adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi apakah alasan kita untuk kita meletakkan atau kita memberi tanggapan buruk kepada mereka yang menghadapi ujian ini, sedangkan kita antara kita tak ada beza kecuali takwa di sisi kita. Inilah agama tidak membeza-bezakan hamba-hambanya. Kita semua sama saja. Ujian yang Allah datangkan kepada kita ni ujian kasih sayang. Allah nak uji kepada kita bagaimana kita setelah selesai beriman, kita mengaku kita beriman, adakah kita betul menepati ciri-ciri beriman tersebut. Ujian bagi orang yang sakit adalah ujian untuk mereka dan ujian juga untuk diri kita. Adakah kita ni orang yang tidak sakit lebih rendah imannya berbanding orang yang sakit ataupun sebaliknya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang ingin saya sebutkan berkenaan dengan penyakit anxiety hari ini. Jadi ketahuilah wahai saudari ataupun saudara yang ada masalah begini, ketahuilah bahawasanya kamu semua, kita semua sedang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara ujian untuk mendekatkan kita dengan Allah, dan insya-Allah kita kembali kepada Allah, jari jalan penyelesaian insya-Allah. Mudah-mudahan ujian yang kita dapat ni, okeylah sakit jantung ke, anxiety ke, penyakit kencing manis ke, itu semua ujian untuk kita, penyakit untuk kita, tak ada beza. Insya-Allah yang sama adalah untuk kita balik semula kepada Allah, untuk tengok kepada kita ni sama ada kita berbalik kepada Allah ataupun tidak, ataupun kita orang yang kufur terhadap ujian tersebut. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian mengenai pandang sudut agama tentang anxiety. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.